أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan harus pada hak segala anbiya, pada hak segala anbiya dan rasul alaihimus salatu wassalam, harus segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada pada mereka itu yang maha tinggi. Segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi. Jadi setengah cetakan bukan pada, tapi qadar. Qaf, dal, ra, qadar. Hak saya ni jawi lama, pada. Kemudian saya bawa ni jawi baru, hak kebanyakan pakar tu, pada juga. Segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu. Nak cerita apa gitu tu? Tiada mengurangkan qadar. Qaf, dal, ra, qadar. Apa qadar? Pangkat, kedudukan, pangkat. Jadi tulis di tepi tu, tulis di tepi tempat pada tu, setengah cetakan qadar. Hak pada tu tak usah duduk buat apa ni? Tak usah duduk wabah lah. Mana nak wabah? Jangan ambil liquid paper apa? Jangan ambil liquid paper gitu. Jangan ambil liquid paper pula pergi apa? Tonyoh cang itu. Tubik warna putih tu, bukan awak gitu. Lepas tu tulis di tepi. Setengah cetakan qadar. Setengah cetakan lah qadar. Hak ni saya mengaji wa yujadu fi nuskhatin qadar. Didapati pada setengah nuskhahnya qadar. Qadar ni makna pangkat. Segala sifat manusia yang tiada mengurangkan
qadar, yakni pangkat, kedudukan. Mereka itu segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Qadar mereka itu tu yang maha tinggi. Mana contoh sifat manusia seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal, maka tiada bersifat mereka itu segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni sifat istighna dan sifat iftikar, dan tiada bersifat mereka itu segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat malaikah. Mana sifat malaikahnya? Seperti tiada makan dan tiada tidur. Malaikat tiada makan, malaikat tiada tidur, dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan qadar. Qadar juga tu. Sini masih lagi pada tau. Pada. Yang tiada mengurangkan. Pada juga anak qadar. Yang tiada mengurangkan qadar mereka itu seperti segala perkara yang mencederakan maruah. Mencederakan maruah. Maruah ni apa maruah? Maruah ni dalam nombor 1 tu artinya kemukaan atau kemanisan, iaitu kemuliaan seseorang dan kesempurnaannya. Dan harus pada hak segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalamu, segala haru-haru ni segala sifat manusia yang tiada mengurangkan qadar, ini pangkat mereka itu yang maha tinggi, seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal. Ni. Jadi ini penghujung lah, penghujung aqaidul iman yang 50. Penghujung aqaidul iman yang 50. Ni 50 ni kita ingatlah, ini jalanan yang masyhur. Dalam kitab Faridah kita ni ada 36, ada 50, ada 58. Dalam kitab Faridah kita, hok dah jadual tu ingat tak? 68. Jadi yang masyhur kitanya 50 lah. Adapun jalanan yang muktamad, jalanan yang kuat dalil, permulaan agama yang wajib atas kitanya mengenal Allah dan Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum aqaidul iman yang 36. 36 sebab atas jalan tafsil hak sifat Allahnya 13 je, wujud sampai ke kalam. Jadi apabila sifat wajib 13, sifat mustahil 13, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang akan hukum sifat mustahil pun 13. Sifat harus bagi Allah 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat harus yang kita bicara sekarang terakhir ni 1. Jadi 36. 36. Tapi kalau sebut aqaidul iman yang 36, jadi payah pula lah. Sebab kita masyhurnya adalah sifat 20. Jadi kalau sifat 20, aqaidul iman 50. Jadi yang terakhirnya ada pembicaraan sifat yang harus bagi Rasul. Sifat yang harus bagi Rasul ni adalah aqaidul iman yang ke-50. Yang ke-50. Yang mana di awal kitab Faridatul Faraid, permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki atau perempuan. Muallaf ni orang yang baligh serta berakal. Mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab, isim maf'ul.
Dengan makna orang yang diberati hukum. Diberati hukum wajib, diberati hukum haram, itu mukallaf. Siapa yang diberati hukum ni? Orang yang baligh serta berakal. Kanak-kanak tak ada tekanan hukum. Kanak-kanak yang belum baligh dia tidak ada tekanan hukum. Orang yang baligh tetapi dia gila, tidak ada tekanan hukum, maka tak panggil mukallaf. Jadi mukallaf ni macam kita ni baligh berakal, maka ni kita ni orang yang ditekan, ditaklifkan dengan hukum syarak. Jadi kewajipan-kewajipan atas orang mukallaf ni banyak. Tapi kewajipan hak pertama-tama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Sifat wajib bagi Allah dan Rasul ni hak secara ijmal, hak mana? Hak secara tafsil barulah keluar aqaidul iman yang 50 atas jalanan yang masyhur. Hak 50 ni atas jalan tafsil. Sifat 20 atas jalan tafsil. Sifat wajib bagi Rasul 4 atas jalan tafsil, atas jalan terperinci, atas jalan ijmal, atas jalan ringkasa. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Sifat Rasul pula secara ijmalnya, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sempurna sifat, sempurna tubuh badan, sempurna keturunan. Jadi tidak ada Rasul yang cacat. Tidak ada Rasul OKU lah maknanya. Tidak ada Rasul yang cacat. Rasul sempurna sifat, sempurna tubuh badan, sempurna keturunan. Ini kita berpegang secara ijmal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu secara tafsil. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan Rasul, hak secara tafsir ni keluarlah 50 aqaidul iman. Sifat wajib mengetahui dan berpegang akan hukumnya. Sifat mustahil mengetahui dan berpegang akan hukumnya. Sekarang masuk sifat haruf pula. Sifat haruf pun sama juga. Mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat haruf. Hak ni kadang-kadang hak hukum akal lain. Aqaidul iman yang 50 bukan hukum akal, hukum syariat. Dan kita ada hukum akal, kita ada hukum syarak, ni syariat ni. Kita ada hukum adah kan, dia ada 3 hukum. Sekarang ni harus pada akal ni. Ada segi kewajipan syarak pula. Kena faham lah pulaknya. Sekarang dan harus pada hak segala anbiya. Anbiya ni nabi-nabi dan segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Harus apa ni? Harus pada akal. Aqaidul iman ni hukum syarak pegangan. Kita nak pegang macam mana? Hak sekarang ni harus pada akal. Kita nak berpegang. Nak berpegang tu hukum syarak. Itu pegangan hak kewajipan yang pertama-tama. Kewajipan yang pertama-tama ni kewajipan syarak lah. Bukan hukum akal. Cuma kadang-kadang kita mengaji pesen kampung, pesen orang tua ni kadang-kadang kita tak pandai lah. Kita tak pandai nak cerita-cerita panjang gitu. Tetapi dari segi pegangan tu insya-Allah lah. Janji ini janji belajar molek-molek insya-Allah. Tapi kalau suruh bezakan antara harus pada syarak, harus pada akal, Rasul bersifat dengan sifat manusia, harus pada akal. Tu hukum akal. Aqaidul iman yang 50 ni hukum syarak. Kita nak pegang macam mana? Ini harus pada akal, hukum akal baru.
Hukum syarak pegangan aqaidul iman yang 50. Nak pegang macam mana? Ni kita ambil satu-satu. Dan sekarang ni bicara macam hak sifat wajib bagi Rasul secara tafsil, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat mustahil bagi Rasul cara tafsir 4. Itu semua sifat wajib pada akal. Sifat mustahil pada akal. Yang kita naknya aqaidul iman yang 50, akidah kita. Akidah kita. Kita berpegang di akidah kita, hukum pada pegang pada hukum bagi sifat tu. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah wajib pada akal. Kita pun berpegang di akidah tentu sungguh Nabi tentu sungguh Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah ni. Akidah kita berpegang. Tu hukum syarak. Apabila sifat mustahil, dusta, khianah, sembunyi wahyu, bodoh. Ini sifat mustahil pada akal. Tidak tergambar pada akal. Tidak tasawur, tidak terupa, tidak terima pada akal. Hak 4 sifat mustahil ni. Maka kita pun berpegang dengan akidah. Tentu sungguh Rasul tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi wahyu dan tidak bodoh. Itu aqaidul iman yang 50. Macam bicara sifat mustahil bagi Allah lah. Sifat wajib kita pegang tentu sungguh Allah wujud kidam bakal. Sifat mustahil wujud lawannya adam, tiada. Kidam lawannya hudus, baharu. Bakal lawannya fana, binasa. Mukhalafah lawan di mumasalah. Mukhalafah tidak serupa. Mumasalah serupa. Itu sifat mustahil. Apabila adam, hudus, fana, mumasalah, sifat mustahil dengan akal tidak tasawur, akal tidak terupa, akal tidak terima bahawa Allah bersifat dengan adam, hudus, fana, mumasalah. Maka kita pun aqaidul iman 50 kita pun berpegang dengan akidah. Tentu Allah Ta'ala tidak tak ada tu. Tentu Allah Ta'ala tidak baharu. Tentu Allah Ta'ala tidak binasa. Tentu Allah Ta'ala tidak memasalah, tidak serupa dengan makhluk yang baharu. Ni pegang hukum dia. Cuma kadang-kadang kalau tanya molek, payah nak jawab juga. Aqaidul iman yang 50 pegang sifat mustahil. Siapa pegang sifat mustahil? Ni orang mari ceramah ni. Ni orang tak mahir lah orang panggil. Mari ceramah. Yelah, saya cadang nak buat kelas kata. Mula-mula cari orang mengajar tauhid lah. Dulu sifat 20. Dia pun cari-cari jumpalah. Jumpa macam mana tak tahulah. Nak cari kena orang rekomen tu orang hok pandai juga. Terkadang orang rekomen, orang yang bawa orang ngajar tu dia jahil tukir. Tu payahlah. Orang rekomen, orang yang bawa orang ngajar, dia kadang-kadang jahil tukir. Maka dia rekomen pun orang jahil tukir kan. Dia nak nilai kan ni. Ni jadi penuh ranah ni. Jadi tak tahulah siapa yang rekomen. Marilah orang mengajar. Dites lalu orang kampung. Orang kampung tu pandai. Berpegang aqaidul iman yang 50 pandai. Setengah tepat dah pandai. Kampung tu pandai. Pegang aqaidul iman 50. Ya. Mana? Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, pegang sifat harus pada akal. Sifat mustahil pegang juga. Pegang lah. Kalau tak pegang sifat mustahil, maka tak cukup 50. Sifat mustahil pegang juga. Sifat mustahil Adam tak ada. Pegang Tuhan tak ada. Sifat mustahil ajzum, lemah. Pegang Tuhan lemah. Dia kapung jawab pegang sifat mustahil. Kapil kamu pegang sifat mustahil. Dia bukan kapil lalu. Memanglah kalau pegang sifat mustahil kapil sungguh. Pegang Tuhan Adam, Tuhan tak ada, tak kapil apa lagi. Pegang Tuhan hudud, Tuhan pun baharu macam kita. Cuma Tuhan tu tua sikit daripada kita je. Tu memang kapil lah. Pegang Tuhan binasa, tapi kita binasa dulu. Tapi akhir Tuhan pun binasa juga seorang dia. Memanglah kapil.
Pegang Tuhan lemah, memanglah kafir. Lepas tu kamu pegang sifat mustahil. Oh, kamu tak pandai nak cerita. Pegang hak mustahil tu dok sama sekali di Tuhan. Hati yang kita pegang. Tak dok sama sekali. Baru. Mana boleh Tuhan baru mustahil pada akal. Dah kamu pegang dok tu lah. Sebab baru mustahil. Akal dok terima. Pegang hukum dia dok baru. Hukum istihalatul mustahil. Kita kapun tak pandai. Tapi tak boleh nak hukum kafir gitu kok kan. Tak ada kan kita pegang Tuhan, tak ada Tuhan baru, Tuhan binasa, Tuhan serupa dengan makhluk, Tuhan lemah. Mana pegang gitu. Tapi orang kapung dia kata dia pegang sifat mustahil. Jadi kawan ni nak teh dia ubuh selalu. Tak kena gitu. Mana contoh kita baca sifat Rasul sekarang ni. Dusta mustahil pada akal. Khianah mustahil pada akal. Kitman menyembunyikan wahyu mustahil pada akal. Baladah bodoh mustahil pada akal. Bila akal tak terima, kita pun berpegang di akidah kita. Rasul tentu tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi wahyu, tidak bodoh. Hati kita pegang hukum kepada sifat mustahil. Bodoh sifat dusta sifat mustahil. Kita pegang tentu tidak dusta. Tidak dusta tu hukum dia. Sekarang sidik sifat wajib. Wajib pada akal. Kita pegang tentu Rasul sidik. Tentu Rasul sidik tu akal Imam yang 50. Kita pegang tentu Rasul amanah. Amanah sifat wajib pada akal. Bila amanah sifat wajib pada akal, kita berpegang Rasul tentu amanah. Tu akidah 50. Pegang akal hukum dia. Jadi dusta, khianah sifat mustahil pada akal. Hukum dia tentu tidak dusta, tentu tidak khianah. Tidak dusta, tidak khianah tu dia panggil sifat wajib. Sifat wajib Sekarang sidik sifat wajib. Tidak dusta sifat wajib. Dia panggil istihalatul mustahil lah. Istihalatul mustahil itu wajib lah bagi Rasul. Rasul sidik wajib bagi Rasul. Rasul tidak dusta wajib bagi Rasul. Rasul amanah sifat wajib bagi Rasul. Rasul tidak khianah sifat wajib bagi Rasul. Lepas tu hak akal hidup yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan bagi Rasul. Termasuk hukum bagi sifat mustahil itu sifat wajib lah. Allah Ta'ala tidak lemah, tidak karahah, tidak dusta, tidak pekak, tidak mati, tidak pekak, tidak buta, tidak bisu. Itu wajib. Itu hukum kepada sifat mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil. Tapi kita kadang-kadang tak nak jawab. Macam kapung tadi lah. Oh, dia kata pegang sifat mustahil. Jeng. Panggil jengkleng. Apa panggil? Jengkleng, jengkereng ke apa? Kereng. Mi ni bukan orang Terengganu ni. Duk lupa lama berkali. Jengkereng. Kereng hok bangun pagi kaki tak boleh gerak tu kereng. Jengkleng ke? Oh lah. Dah sifat mustahil dusta. Berpegang Rasul dusta. Habis Sifat mustahil khianah. Berpegang Rasul khianah. Memang kafir sungguh lah. Tapi tak ada orang pegang gitu. Cuma jawab tak pandai. Jadi dia orang yang mai kapung mula-mula tu dia tak kafir lalu. Lepas tu mai jumpa saya pula orang kapung. Apa ni? Allah Ustaz suruh cari orang ngajar sifat 20. Bagus lah. Mari kapung di test kita habis kafir orang kapung kita. Berapa pula? Dah akal hidup main 50 pegang. Dia memang kena pegang. Itu permula agama. Dah pegang sifat mustahil. Baru faham. Oh, di situ. Dah ni. Kata awak ambil mana pula tu? Siapa yang awak tanya siapa? Orang ni. Jadi cari salah cari. Kata kena cermat kata ni sifat 20. Awal-awal tak betul dah. Tak sungguh. Ada sekali tu ditanya orang kapung.
Tengok kapung ni orang lain ni kisah lain. Tanya kapung. Qidam terjemahnya sedia. Apa makna sedia? Qidam terjemah Melayu kita sedia. Dia pun tanya, apa makna sedia? Taklah orang kampung tu seorang tak bunyi. Sama ada orang kampung tu dia rasa macam soalan tu budak-budak kali mudah sangat ke atau budak tahulah. Orang ni kadang-kadang kalau soalan tu soalan mudah sangat macam budak-budak dia malah ambil heran. Oh tu tanya, gitulah. Jadi dia tanya sekarang ni Qidam sedialah terjemahan dia. Apa makna sedia? Kita banyak juga sedia ni. Sedia dah. Okey, mari berjalan. Sedia belaka dah. Siap sedia dah. Tu siap sedia. Apa makna sedia? Seorang tak boleh jawab. Dia letak selalu. Berat orang masjid ni. Akidah tak lepas ni. Semain puasa tuan tak terima ni. Main puasa tuan tak terima. Dah. Sedia tak tahu makna. Main bang tuan tak terima. Tak ada permulaan agama. Dia kata. Orang ni sebut sedia faham lalu dah. Walaupun tak pandai nak cerita. Apa sedia terjemahan? Makna dia, tiada permulaan bagi ada Allah. Bukan gitu kita pegang? Gitulah kita pegang sedia. Allah ada sedia kala dengan bahawa ada Allah tidak ada permulaan. Cuma tak boleh nak jawab. Apa makna sedia? Ia letak orang masjid tu. Satu masjid tu orang tak ada permulaan agama, maya puasa tuan tak terima dia letak. Apa pun senyap je, boleh pula. Satu masjid tu. Dia dalam ilmu pegangan Aqaidul Iman yang 50 ni, dia tak syarat boleh cerita lah, tapi seloknya boleh cerita. Tapi kadang-kadang kita belajar faham pegang. Sekarang nak beza hukum akal hak mana, hukum syarak hak mana. Aqaidul iman yang 50 pegangan itu hukum syarak. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu akal, hukum akal. Hukum syarak aqaidul iman 50 pegangan kita. Macam sini. Ini cerita harus pada akal dan harus pada hak segala anbiya ni nabi-nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam, harus segala sifat manusia. Itu pakaian pada harus oleh segala sifat manusia. Al-a'radul basyariyatu, al-a'radul basyariyatu, a'rad sifat-sifat al-basyariyatu, sifat manusia. Dia a'rad ni dia aradun, kita jarang sebutlah. Dia satunya sifat, satunya arad. Satu sifat sa pe te marbutah. Satunya arad, ain ra dal, arad. Kalau banyak a'radul basyariyah tu, jadi sifat dengan arad ni umum khusus lah. Mana sifat hak qadimah, hak sediakan oleh Allah Taala panggil sifat. Sifat yang hadisah panggil tubuh kita pun panggil sifat juga. Ada ni. Lepas tu sifat ada dua. Satunya sifat yang qadimah, sifat Allah Ta'ala. Satunya sifat yang hadisah, sifat baru. Sifat kita, sifat hamba. Jadi sifat yang hadisah, sifat yang baharu ni boleh panggil arab. Sifat Allah yang qadimah tak boleh panggil arab. Jadi sifat yang baharu sifat yang baharu boleh panggil sifat dan boleh panggil arab. Ain, ra, dal. Jadi hak di kita ni panggil sifat boleh, panggil arab pun boleh. Adapun hak sifat yang qadimah, sifat Allah, tak boleh panggil arab lah. Adapun sifat rasul, sifat yang baharu boleh panggil arab lah. Arab, al-a'ra al-basyariyah. Tapi dia mau dengar segala sifat. Segala sifat. Arab tu lah. Segala sifat manusia yang tiada mengurangkan kadar mereka itu segala anbiya
dan Rasul alaihi wassalatu wassalam yang maha tinggi, seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau yang halal. Itu semua sifat manusia yang tidak menjatuhkan martabat. Rasa makan, rasa minum, rasa tidur, rasa berniaga, rasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa ni? Sanaah yang syarifah lah, pekerjaan yang mulia. Rasul bekerja, Rasul berternak, Rasul bertukang, Rasul menjahit, Rasul bercocok tanam. Apa ni? Sifat-sifat manusia yang tidak menjatuhkan martabat. Tapi Rasul kerja yang syarifah lah, kerja yang mulia-mulia. Kerja yang mulia-mulia. Dia sebab kerja ni, kerja janji halal. Tu hukum syarak, janji halal. Tapi ada pekerjaan yang apa ni, lekeh sedikit. Jangan salah faham ni. Janji kerja tu halal. Janji kerja tu halal. Kerjalah. Tetapi ini bukan cerita Rasul. Rasul ni manusia yang terpilih. Rasul bekerja, kerja yang mulia-mulia. Ada kerja yang mulia-mulia. Bukan kata Rasul, seseorang yang diangkat kedudukan di sisi Allah. Allah kurnia ilmu, maka ada kedudukan di sisi Allah. Di sisi pandang manusia pun ada kedudukan. Dia berilmu. Allah jadikan dia ni orang yang soleh. Jadi ada kemuliaan di sisi Allah dan ada kemuliaan di sisi manusia. Jadi orang yang ada kemuliaan seumpama ni, dalam nak kerja apa-apa pun kena cermat. Kena kerja yang tidak menjatuhkan apa ni, kadar pangkat dia. Bukan menghina pekerjaan, bukan ni. Sebab dia orang yang lebih kemuliaan oleh Allah. Tiba-tiba, contohlah dia ustaz ke, dia tu imam ke, contohlah. Tiba-tiba dia bekerja sebagai pemungut sampah. Kau panggil apa ya? Pengutik sampah, kau panggil apa? Bahagian kebersihan tu lah. Kenapa? Kerja tu kerja hina. Kerja tak baik. Bukan. Kerja tu kerja yang halal. Tak ada orang kerja ni kok. Masa raya tengok orang ni. Tong sapoh penuh dengan sapoh. Kalau puak pekerja kebersihan ni, mogok boleh seminggu dah. Oh, dia mogok boleh seminggu kok. Mana? Mana kau? Dia mogok boleh seminggu. Oh, nak keluar atas jalan raya penuh dengan sapoh. Contoh. Mana apa penting kerja mereka. Tetapi pekerjaan tu untuk orang-orang yang ada pangkat di sisi pandangan ramah. Maka kerja tu memang dia tak boleh buat. Ada ni. Sebab boleh menjatuhkan. Ustaz tu kerja benda. Kerjanya pun siapa? Tok Imam tu kerja apa? Tok Imam tu kerja. Kena faham molek ni. Jangan salah faham pula. Tok Imam kerja apa? Tok Imam bawa lori tahi. Sesungguhlah. Kena orang panggil lori apa? Dia tak panggil lori tahi dah. Dia panggil lori mana? Anda panggil apa? Tu dia punya Indah Hotel. Indah Hotel dah. Comel sikit. Dia bawa lori benda, bawa lori Indah Hotel. Kalau dulu kita panggil lori tahi. Dan memang orang dulu ada kerja pikul tahi. Pikul tahi sungguh. Dulu tahun tahi rumah orang kan, ada orang bawa tahi sungguh dulu. Kemudian tahi tu bawa ikut lori. Tu imam kerja apa, ustaz kerja apa, kerja direba lori tahi. Maknanya jangan salah faham ni. Bagi orang yang ada kemuliaan, dia nak buat kerja apa-apa, dia kena cermat. Rezeki halal tu tetaplah tu wajib cari rezeki halal. Tapi dia kena kerja yang selayaknya, sepadan. Padan ni. Bukan kata kerja tu kerja tak baik. Tapi kerja yang rendah lah. Tak padan kedudukan. Jadi Rasul kerja yang mulia-mulia.
Itu sifat yang harus. Rasa bersetubuh, itu sifat manusia yang harus. Harus pada akal. Harus pada akal maksud apa? Ini hukum akal dulu. Baru tu pergi pada aqaidul iman yang 50. Hukum akal ni apabila Rasul dikatakan makan, minum, tidur, iyalah Rasul manusia. Rasul makan, akal boleh terima. Rasul lapar, tak ada makanan, akal boleh terima. Rasul tidur, manusia. Rasul jaga, manusia. Ada ketika Rasul sakit, manusia, itu sifat manusia. Ada ketika Rasul sihat, itu sifat manusia. Ni harus pada akal. Pada ni harus pada akal ni. Akal boleh terima kedua belah. Ya pun akal boleh terima, dok pun akal boleh terima. Gitu. Wajib pada akal terima sebelah ya je. Sebelah dok akal tak terima. Sidik, tentu sungguh. Dok tak boleh terima. Kalau kata kazib dusta, terima sebelah dok je. Sungguh akal tak terima. Dusta tentu dok sama sekali. Sungguh Rasul dusta. Tak boleh lagi. Hak wajib terima sebelah ya, terima sebelah sungguh. Hak mustahil terima sebelah dok. Adapun harus ni, ya pun boleh terima, dok pun boleh terima. Jadi harus pada akal ni diceritakan Rasul makan. Manusia kena makan, kena minum, itu manusia. Rasul ni ikat batu di perut, tak ada makanan, kena pulau. Dah tak ada makan, manusia memang lapar dah. Ini harus pada akal dia panggil. Yang mana akal boleh terima kedua belah. Akal boleh terima kedua belah. Rasul jaga, akal boleh terima. Rasul tidur, akal boleh terima. Rasul sihat, Rasul sakit, itu bukan harus pada akal, akal boleh terima. Yang kita nak pegang di akidahnya apa? Aqaidul iman 50. Kita berpegang di akidah, ni hak aqaidul 50 ni. Kita pegang di akidah, hukum syaraknya kita pegang di akidah bahawa Rasul adalah seorang manusia biasa yang bersifat dengan sifat manusia, tidak bersifat dengan sifat Tuhan sebab Rasul bukan Tuhan, tidak bersifat dengan sifat malaikat sebab Rasul bukan malaikat. Ini kewajipan syarak kita. Jadi Rasul bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal, akal boleh terima. Makan akal boleh terima, lapar akal boleh terima. Itu hukum akal, harus pada akal. Apa dia? Kita pun berpegang di akidah. Ni wajib syarak pada kita ni. Kita berpegang di akidah bahawa Rasul adalah manusia yang bersifat dengan sifat manusia, yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, yang tidak bersifat dengan sifat malaikat. Ini wajib syarak kita. Ada ni. Kemudian atas Rasul tu pula, atas Rasul. Ini atas kita. Rasul bersifat dengan sifat manusia, harus pada akal kita. Kita pun berpegang di akidah hukum syarak bahawa Rasul adalah manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Syarak pada kita. Adapun di sisi Rasul sendiri, Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur, itu adalah harus syarak atas Rasul. Yang lepas itu. Harus syarak atas Rasul. Balik pada kita lah senang. Kita. Apa hukum kita makan, kita minum, kita tidur? Hukum syarak, hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Ada ni. Ada 5. Hukum syarak atas kita, diri makan, diri minum, diri tidur. Hukum syarak macam mana? Harus pada syarak, hukum asal. Tapi makan kenapa ni? Makan kerana nak beribadah. Tu boleh pahala sunat. Kenapa makan? Kerana kalau tak makan mudarat jadi mati. Makan tu itu hukum wajib. Gitulah pula. Pandai ni. Tapi hukum asal, makan harus, minum harus, tidur harus pada syarak.
Jadi makan, minum, tidur. Makan lah. Minum lah. Makan, minum. Pahala tak ada, dosa tak ada. Harus kan? Makan kenapa? Kerana nak buat ibadat. Boleh pahala sunat. Kalau makan kenapa? Makan kerana nak jaga kesihatan. Tak makan jadi mudarat diri. Makan tu hukum wajib. Tapi hukum asal dia. Dan hukum asal dia harus. Macam ginilah. Kalau tadi bekerja, harus pada akal bagi Rasul. Kita bersama. Hukum syarak. Apa hukum bekerja? Apa hukum bekerja? Orang perempuan, apa hukum bekerja? Tanya perempuan berat lah. Perempuan duduk di rumah. Apa hukum bekerja orang lelaki? Wajib bekerja. Mana pecing dosa kan? Tak ada pecing lah kena bekerja. Tak, bekerja harus. Harus hukum dia. Bekerja untuk menunaikan nafkah yang wajib. Bekerja tu hukum wajib. Nafkah yang wajib selesai dah kan. Bekerja apa lagi? Untuk infak. Ada lebih-lebihan nak sedekah jariah. Untuk buat kebajikan. Kebajikan yang sunat dah ni. Maka bekerja tu hukumnya sunat. Bekerja. Dah hukumnya harus. Gitu lah. Dia bekerja je. Sebab apa? Dah bekerja, bengong duduk rumah dia kata. Jadi macam nak mereng duduk rumah. Kena kerja. Nafkah wajib. Mereng dah. Nak sedekah jariah. Kedeku nak sedekah jariahnya. Lepas tu apa? Nak kerja. Gitu je. Dah harus je. Tak ada apa-apa. Dia pun himpung. Baguslah. Himpung. Lepas tu dia mati. Mati ya? Boleh kan anak cucu? Anak cucu pun guna harta dia untuk hidup gitu je. Tak ada apa. Pahala tak ada, dosa tak ada. Anak cucu hok dihimpun tu, anak cucu guna untuk buat kebajikan. Boleh pahala balik ke dia. Dia masih dihimpun tu tak boleh pahala kebajikan. Sebab dia nak himpun je. Kalau dia nak himpun sebab apa? Nak suruh anak-anak cucu dia kemudian tidak kesukaran hidup. Bila hidup tidak kesukaran, nak belajar agama pun tidak terganggu, nak buat amal agama pun tak terganggu, boleh pahala sunat. Tak saja. Tapi nak ceritanya hukum asal bekerja tu harus. Boleh naik pada hukum sunat, boleh naik kepada hukum wajib, boleh turun kepada hukum haram. Kerja kuat ni, lah. Kita nak joli, nak ambil duit mana? Kita nak judi, duit tak ada. Dia kena kerja. Sebab kita nak judi. Kerja tu hukumnya haram. Itu je. Kenapa tidur? Tidur sebab esok nak bangun awal, sihat badan, alhamdulillah, nak belajar, nak beramal. Tidur boleh pahala sunat. Kenapa tidur awal-awal ni? Sebab tengah malam nak berjaga, nak curi rumah orang. Hukumnya haram. Benda tu harus asal. Jadi sekarang ni kita balik kepada Rasul makan minum harus pada syarak atas Rasul. Tapi di Rasul tidak ada harus syarak. Di Rasul hanya berkisar wajib sunat, wajib sunat. Rasul makan minum untuk beribadah. Rasul makan minum untuk ajar kepada umat. Maka itu bukan harus. Asalnya harus juga pada syarak atas Rasul. Tapi di Rasul bukan kata haram makruh. Itu terpelihara sama sekali. Harus pada syarak pun tidak berlaku di Rasul. Yang berlaku di Rasul wajib sunat, wajib sunat. Jadi kalau kita betul-betul ikut sunnah Rasul, kita akan hidup seumpama itu juga. Wajib sunat, wajib sunat. Ada ni. Kalau kita hidup sebagaimana sunnah Nabi SAW. Tidak ada harus. Harus tak ada. Harus syarat tak ada. Wajib sunat, wajib sunat. Tidur. Tidur kerana esok nak belajar ibadat. Tidur berpanjangan boleh pahala. Ni hak Nabi sebutnya. Naumul alimi khairun min salatin ala jahlin. Nabi kata. Tidur berilmu lebih baik daripada semayang serta jahil. Orang hak jenis jahil ni dimarah pula hadis Nabi.
Oh sedap lah tu. Mentang-mentang dia ada ilmu dia tidur. Dah nak rasa apa? Nak rasa apa? Orang berilmu lah. Kenapa nak marah? Dia alam dah berilmu. Ya kamu tu kenapa? Lah mentang-mentang kita jahil. Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu kekali jahil? Dia belajar malah. Nabi kata tidur serta dengan ilmu baik daripada semasa jahil. Dalam kitab Minhaj, kerana semasa jahil ni banyak punah daripada molek. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali. Tidur berilmu dia tidur, esok nak bangun amal ibadat pula. Tidur tu berpahala. Tapi kalau berilmu bangun malam pula, tu lagi lebih. Adapun kalau orang yang solat malam setengah jahil, tu tak nak terima tu. Jahil akidah sama telah lah. Jahil bab pekoh, jahil bab tasawuf, tu tak akan terima. Itu semua akan menjadi bahan gelak ketawa syaitan je. Lepas tu macam mana tak boleh bangun malam Belajar serta bangun malam. Jangan kekalkan diri dalam kejahilan. Belajar, lepas tu bangun malam. Bukan kata jangan bangun malam, tapi jangan setengah jahil. Setengah jahil ni bukan kata bangun malam. Siang hari orang ibadah pun tak ada terima. Tapi kalau bangun malam pun tak ada terima. Lepas tu macam mana? Belajar, kemudian bangun malam. Tu je. Tu. Tapi dia tak mau belajar. Mana tidur ni, dalam kita tidur ni, seumur hidup kita ni 1/3 pun kali tau. 8 jam sehari. Bukan 8 jam. 8 jam tau. Ke 6 jam. 6 jam 1/4. Mana kalau umur kita 60, 15 tahun tidur. Dah lah. Kalau 1/4 lah. 6 jam. Mana umur 60, tidurnya 15 tahun. Bayangkan kalau tidur tu boleh pahala sunat. Jadi 15 tahun tu sunat. Itu lebih orang berilmu. Ada ni. Tapi kalau tidur tak berilmu ni, tidur 15 tahun ni, bukan kata berdosa dah. Tapi pahala sunat tak ada, harus. Pahala tak ada, dosa tak ada. 15 tahun kosong. 15 tahun kosong. Tidur dia harus, bukan berdosa buat isyak di semayang dah. Tapi 15 tahun tak ada pahala. Tapi ni dah 15 tahun berpahala je. Pahala sunat. Jadi kalau ikut sunnah Nabi SAW, tidak ada harus syarak. Yang adanya boleh pahala sunat. Jadi atas Rasul, makan, minum, tidur harus syarak atas Rasul. Hukum asal. Rasul makan, minum, tidur untuk mengajar umat. Itu tabligh, wajib syarak pada Rasul. Dia gitulah. Bahagian kitanya, bahagian kita harus pada akal. Rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan kadar martabat Rasul. Kemudian kita pegang di akidah kita bahawa Rasul ada seorang manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Ini pegangan kita. Jadi harus pada akal ni, akal kita. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Itu harus pada akal. Aqaidul iman yang 50 pegangan syarak. Aqaidul iman 50 ni pegangan syarak. Kita berpegang di akidah kita bahawa Rasul seorang manusia bersifat dengan sifat seorang manusia. Dia gitu. Jadi harus pada akal satu. Kemudian aqaidul iman yang 50, kita berpegang di akidah kita bahawa Rasul adalah seorang manusia yang bersifat dengan sifat manusia, yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Itu pegangan kita. Harus pada akal, itu adalah hukum akal. Ini kita cerita pegangan. Maka tiada bersifat mereka itu segala Rasul dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni istighnat dan iftikar.
Rasul tidak bersifat dengan sifat istighna. Rasul tidak bersifat dengan sifat iftikar. Rasul adalah manusia, hamba Allah yang lemah sebagaimana manusia biasa yang lain. Sebab apa? Sebab Rasul ni hamba Allah. Asra bi abdihi, memperjalankan malam dengan hambanya. Jadi Nabi yang sebenarnya hamba Allah. Bila hamba lemah. Yang bersifat dengan sifat kuasa adalah sifat ketuhanan. Jadi apa yang berlaku di Rasul tu pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tiada bersifat dengan sifat malaikah. Mana sifat malaikat? Seperti tiada makan dan tiada tidur. Tiada makan dan tiada tidur. Malaikat tak ada makan, tak ada minum. Malaikat tak ada tidur. Malaikat tak ada sakit. Adapun Rasul ni manusia. Kalau sebut kata Rasul sakit, manusia. Ada ketikanya segar, ada ketikanya sakit. Tu manusia. Adapun malaikat, malaikat sakit. Tak ada. Malaikat tidak bersifat dengan sifat manusia. Jadi malaikat tak ada makan, malaikat tak ada tidur. Habislah. Dan tiada bersifat mereka itu segala anbiya dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat manusia yang mengurangkan kadar martabat mereka itu. Memanglah Rasul ni manusia, bersifat dengan sifat manusia, tetapi bukan sifat manusia yang boleh menjatuhkan martabat. Rasul makan, tapi tak makan gelojoh macam orang manusia biasa. Rasul tidur, bukan tidur je, bukan. Jegetuh apa? Jegetuh tau. Sebab ada orang kata tu ustaz, waktu baik kau ayat-ayat Terengganu dia kata. Dia kata orang muda ni tak reti ayat Terengganu dia kata. Saya pun tak berani juga, takut salah. Jegetuh. Aku mana? Dah kita kan mahu tua tak apa. Jegetuh. Jegetuh tu makna tidur banyak. Jegetuh je. Gitu. Takut sebut salah. Tapi ada orang kata, dia kata orang muda kita Terengganu ni, dia tak reti. Tak mau tanya mi. Dia tahu tak jegetuh dia. Tak tahu. Mana Rasul memanglah tidur. Sebab manusia. Tapi bukan tidur. Bukan. Ada ni. Itu tidur tu sifat manusia. Tapi kalau manusia biasa pun orang pandang, Allah budak ni tidur je. Mana kita orang biasa ni pun tak comel dah. Ni cerita orang sehat. Cerita orang tua-tua tidur je dia. Bangun-bangun semayang, lepas tu makan, lepas tu tidur. Bangun-bangun semayang, lepas tu makan, lepas tu tidur. Itulah masa dia segodok gitu. Dah oleh kerana dia letih, alhamdulillah dah. Makan boleh makan lagi. Lepas tu semayang boleh jaga waktu lagi, alhamdulillah dah. Lepas tu dah oleh kerana tak boleh tu, tak boleh ni, akhirnya dia banyak tidur. Itulah yang tu. Tu kerana dia uzur. Ni orang segar mega tapi banyak tidur. Mana kalau manusia biasa pun tidur panjang tu menjatuhkan kedudukan sama telah Rasul. Rasul memanglah bersifat dengan sifat manusia, tetapi Rasul tidak bersifat dengan sifat manusia yang menjatuhkan martabat sebagai Rasul, martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.